Tuan-tuan nak tahu atau tidak, Bashar al-Assad dia datang daripada apa? Daripada Iran, satu negara dengan Benjamin Netanyahu. Dan diberitahu tuan-tuan, bila Nabi Isa turun untuk membunuh Dajjal, Dajjal ini akan dibantu oleh 70,000 tentera-tentera Yahudi. Siapa mereka itu? Ialah tentera-tentera yang datang daripada Benjamin Netanyahu. Yang datang daripada tu Hizbullah, popok Syiah ni. Yang datang nak bantu Dajjal untuk menghancurkan umat Islam. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, sekarang siapa yang pergi Palestin, mereka akan tengok bagaimana puak-puak Yahudi ini. Saya 3 kali masuk Palestin tuan-tuan. Kali keempat saya tak dapat masuk. Sebab itulah bila bangkitnya rakyat Syria untuk menentang akan Bashar al-Assad, menunjukkan bahawa kebangkitan mereka, inilah yang disebut oleh Nabi akhir zaman. Mereka akan berbondong-bondong datang Syria. Menunjukkan malhamah besar akan berlaku. Yang Nabi sebut dalam hadis, malhamah itu apa? Ialah peperangan dunia ketiga akan berlaku. Mulanya di mana? Di Syria, tuan-tuan. Apa Nabi sebut? Memang sekarang ini sedang berlaku. Sebab tu peristiwa berlaku ini bukan peristiwa saja-saja. Apa yang Nabi sebut, memang Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan wahyu kepada Nabi untuk menyebut peristiwa tersebut. Dan apabila peristiwa ini berlaku, kami sempatlah pergi ke Palestin. Apa yang dibuat oleh rakyat kerajaan Israel, mereka menanti kedatangan Dajjal tersebut, disebut Al-Masih. Mereka buat macam mana? Kalau tuan-tuan masuk melalui Bukit Golan daripada Jordan, tuan-tuan akan tengok terowong tuan-tuan akan masuk mula ialah kubur-kubur Yahudi. Kubur-kubur Yahudi ini semua menghala kepada terowong tersebut, yang mana terowong itu akan keluarnya Dajjal. Keluar dari terowong tu, semua kubur ini menghala. Sebab mereka pun baca hadis tuan-tuan, menghala kepada terowong tersebut. Dan semua terowong kubur itu berdekatan dengan Haikal Sulaiman. Kalau tuan-tuan nak tahu siapa pergi ke tebing barat tu, dekat dengan Masjid Aqsa, tuan-tuan akan tengok ada Jidar Sulaiman. Ataupun disebut Wailing Wall. Apa orang panggil? Wailing Wall apa? Tiang menangis. Apa? Dan sebut minta hati, tiang tu mereka akan pergi berdoa di situ. Dan tuan-tuan, tiang tu salah satu tiang duduk dengan Masjid Borak yang Nabi SAW singgah. Mereka buat tiang tu, dinding tu, dinding tu dibuat, sebelahnya ialah Masjid Borak. Dan sebelah daripada Masjid Borak ada satu pintu. Pintu itu telah dirampas kuncinya oleh puak-puak Yahudi. Dan mereka boleh masuk ke dalam Masjid Aqsa ketika hari Isnin sahaja. Saya pergi tuan-tuan hari Isnin, mereka buka pintu lepas subuh, masuk dalam keadaan yang cukup memalukan. Ni mereka masuk, ada yang pakai skirt, ada yang pakai bikini pun dah. Semata-mata nak tunjuk bahawa kami boleh masuk. Ini ialah bukan Masjid Aqsa, ini ialah Haikal Sulaiman. Mereka masuk, tak, kami tengok tak boleh buat apa. Cuma orang Islam yang ada di dalam Masjid Aqsa, mereka boleh mengawal Masjid Aqsa yang tak boleh masuk. Sebenarnya tuan-tuan tengok kubah yang warna oranye tu, warna emas tu, itu ialah bukan Masjid Aqsa. Itu di dalam kawasan Masjid Aqsa. Itu ialah kubah As-Sakra. Kubah As-Sakra itu ialah di bawahnya ada satu batu sebesar stage ini. Yang Nabi pijak ketika peristiwa Isra' Mi'raj. Dia angkat naik ke langit dan tapak kaki Nabi ada di atas batu tersebut. Itu kubah As-Sakra tu. Di depan itu ialah Masjid Aqsa. Dan mereka membenarkan orang-orang Kristian, orang Yahudi, siapa saja nak melawat Masjid Aqsa, masuk melalui pintu sebelah dengan dinding tu. Wailing apa? Wall tu. Mereka masuk, mereka buat ikut suka. Ada yang main badminton, tuan-tuan. Ada yang main bola dalam kawasan Masjid Aqsa. Tapi alhamdulillah, orang-orang Palestin yang umur mereka 60, 40 ke atas. Sebab 40 ke bawah tidak boleh sembahyang di dalam Masjid Aqsa. Tak boleh masuk. Kecuali turis. Turis saja boleh masuk. Mereka 40, orang-orang muda tak boleh masuk. Yang sembahyang Masjid Aqsa, semua 40 tahun ke atas. Tapi yang hebat tuan-tuan, ada yang umur 60, ada 70. Mereka sanggup berdiri di hadapan pintu Masjid Aqsa daripada membenarkan tentera-tentera Yahudi masuk. Ada di antara mereka ditembak dengan kejam. Bila ditembak tuan-tuan, peluru-peluru yang terdapat di dinding Masjid Aqsa dikutip.
lalu dimasukkan di dalam almari di dalam Masjid Aqsa, diletak. Saya masuk tuan-tuan, imam tu Syekh Yusuf, dia tunjuk peluru ini syahidnya Bilal. Ni Bilal masjid mati. Yang ni yang penjaga pintu, dia kata. Yang ni dia tunjuk ni satu-satu ni. Peluru-peluru yang digunakan oleh tentera Yahudi untuk membunuh umat Islam. Yang mati bukan umur 25. Tapi yang mati tuan-tuan, ni orang yang tua-tua. Mereka sanggup mempertahankan badan mereka semata-mata kerana Masjid Al-Aqsa. Kita tuan-tuan malam ni nak datang pun tak berani bila sebut pasal Syria. Bila sebut pasal Palestin.